Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir dan turut setia di program Young Women Bootcamp Glow secara online. Anjuran Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang. Saya Rafida Zulkifli dari MPC Wilayah Utara bersama dengan panel jemputan kita, Dietitian Encik Hafiz Rosli dalam sesi produktif lifestyle tips diet sihat. Seperti biasa, sekiranya tuan-puan ingin bertanyakan soalan kepada panel jemputan kita, tuan-puan boleh menaik soalan di ruangan question dan saya akan membaca soalan tuan-puan nanti. Bagi tuan-puan, untuk sesi hari ini sepanjang sesi pagi hari ini kita ada kuis ya tuan-puan. Saya akan bacakan soalan pagi tadi. Yang pertama ialah, apakah tagline di gambar ramai-ramai yang dipaparkan di Facebook Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara? Yang kedua, kemahiran berkomunikasi. Yang manakah yang paling penting? Tingkah laku, timbulkan minat, memberi perhatian dan kemahiran moderator, pemerhatian dan sebagainya. Ketiga, soalan yang ketiga, di manakah lokasi MPC Wilayah Utara? Dan soalan keempat, apakah fungsi utama MPC? Soalan ini telah dikemukakan pada sesi pagi tadi di rancangan Men from Women from Venus. Okey tuan-puan, sebelum tanpa melengahkan masa, dipersilakan Encik Hafiz Rosli untuk berkongsi tips diet sihat. Silakan Encik Hafiz. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Rafidah. Okay, terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur iaitu Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama MPT Wilayah Utara di dalam program Young Women Bootcamp Glow secara online 2020. Okey, terima kasih kerana menjemput saya sebagai salah seorang penceramah, speaker pada program ini. Okey. So daripada poster yang saya terima dari pihak MPC, saya tengok saya seoranglah speaker lelaki. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya. Kalau saya nampak kan semua speaker perempuan. Jadi insya-Allah saya akan cuba sebaik mungkin. Okey, berkongsi ilmu pengetahuan dengan semua peserta yang ada hari ini. Okey, so tajuk yang diberikan kepada saya Productive Lifestyle Tips Diet Sihat. Okey. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh type di ruangan chat, okey. Nanti saya akan jawabkanlah. Hello. Hafiz. Okey, dengar tak suara saya? Dengar. Okey. So saya mulakan saya punya ceramah pada hari ini. Okey, ini adalah isi kandungan yang saya akan sampaikan pada hari ini. Fokus utama ceramah saya ini adalah kepada poin nombor 1 lah. Poin nombor 1 ini adalah fokus utama kita iaitu tentang diet dan pemakanan sihat. Okey. Dan saya akan sertakan juga beberapa aspek lain di dalam productive lifestyle iaitu senaman, okey, tidur dan rehat yang berkualiti, pengurusan stres dan juga work life balance. Okey, sebelum saya pergi kepada tips diet dan pemakanan sihat, okey, bila kita sebut tentang diet dan pemakanan sihat, okey, ataupun dengan lebih umum iaitu kesihatan, okey, perkara paling dekat dengan kita punya kesihatan ataupun jika tidak sihat macam berpenyakit, yang paling awal sekali kita perlu perhatikan adalah kita punya berat badan. Okey, berat badan itu kita boleh jadikan dia sebagai indikator pertama. Okey, bila kita nak pergi check up, medical check up dengan lebih lanjut, baru kita pergi ambil darah, okey, dan juga uji kaji makmal yang lebih lanjut. Okey. Tapi sebelum pergi yang
yang lebih mendalam tersebut, biasanya kita sepatutnya sentiasa monitor kita punya berat badan. Okay, so selain daripada kecantikan, which is perkara yang penting, iaitu keterampilan kita, penampilan kita, berat badan itu dia menunjukkan indikator, boleh menunjukkan indikator kesihatan kita. Okay, so berat badan kita nak tengok tahap. Pada kadar pertama kita nak tengok tahap kesihatan kita. Okey, kita tengok pada kita panggil sebagai BMI. Okey, saya rasa ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, jadi kepada yang dah tahu kira sebagai ulang kaji lah. Kepada yang belum tahu, so boleh tahu pada petang inilah. Okey, so BMI dalam English lah. Okey, nama panjang dia Body Mass Index, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil IJT, iaitu Indeks Jisim Tubuh. Okay, so BMI ataupun IJT ni kita nak tengok dengan ketinggian kita berapa berat badan yang sepatutnya untuk kita punya kesihatan kita. Okay, so dia punya formula nak kira dia, okay, berat badan kita di dalam kilogram kita boleh bahagikan dengan tinggi kita di dalam meter, bukan dalam cm, dalam meter. Okey. Dan tinggi itu perlu dikuasa 2 lah, okey, bukan darab 2. Okey. So, saya ceritakan contoh sambil-sambil saya cerita contoh ni, jika puan-puan, cik-cik semua ada handphone ke, kalkulator ke, okey. So, boleh kira BMI masing-masing juga. Okey. So, saya bagi contoh dan saya akan ceritakan yang mana yang kurang, yang mana yang normal, yang mana yang lebih. Okey. So sebagai contoh 70 kilogram berat badan, okey. Dan saya ambil secara purata lah average yang macam pesakit perempuan saya lebih kurang 1.5 meter. Okey. So bila dah tekan kalkulator, dah kuasa 2 semua tu, dia kena kuasa 2 dulu dan baru berat tu bahagilah. Okey. So sebagai yang contoh saya ni dapat 29. Okey. So 29 ni dikategorikan sebagai berat badan berlebihan, ataupun dalam English kita panggil overweight. Okey. So kita kena diet tadi Cik Hafiz. Kita kena betul. So kalau dah berlebihan ni sepatutnya kena diet lah. Okey. BMI ni dia terkecuali kepada beberapa golongan. Contohnya macam atlet. Okey. Kalau atlet tu contohlah sekarang orang panggil badan badan sadar kan. So dia punya berat itu padat daripada otot. So yang kategori ini terkecuali. Okey. Ataupun ibu-ibu yang mengandung. Okey, ibu yang mengandung pun tak perlu target untuk turunkan berat badan. Okey, sebab berat memang akan naik disebabkan oleh faktor mengandung. Okey. So BMI ni terkecuali untuk dua kumpulan inilah. Okey, selain daripada dua kumpulan ini, okey, so sekiranya berlebihan, so sepatutnya kita kena kurangkan untuk kita punya tahap kesihatan yang optimum lah, tahap kesihatan yang terbaik. Okey, so saya yakin semua orang pun dah cuba kira masing-masing punya. So saya ceritakan dia punya kategori dia. Sekiranya dia punya bacaan BMI itu dapat 18.5 dan ke bawah, itu adalah satu indikator dia kurang berat badan lah. Okey, kurang berat badan pun boleh jadi satu indikator yang tak bagus sekiranya makan secara tidak sihat. Okey, biasanya orang yang terlampau kurang berat badan ni mungkin ada masalah penyerapan zat makanan. Okey, dan juga dia dia punya kesan tidak baik dia tu, antibody dia pun, tahap ketahanan badan dia tu tak sekuat orang yang mempunyai BMI yang normal. Okey, so terlampau kurus pun kira tak bagus jugalah untuk kesihatan. Tapi kalau borderline macam tu, okey. So biasanya yang kurang ni macam BMI sampai 15, 16, okey, terlampau kurus, yang itu biasanya pun kategori sebagai tidak sihat. Okey. Untuk bacaan 18.5 sehingga 24.9 ini dikategorikan sebagai normal. So sesiapa yang dah masuk dalam kategori normal, okey, cuba untuk maintainkan dan sentiasa jaga kesihatan lah. Jangan bagi dia naik sampai berlebihan. Okey. Untuk mereka yang dah normal ni, langkah seterusnya dalam penjagaan kesihatan
boleh buat medical check up. Kalau macam muda lagi, less than 30 ataupun 40 tahun, tak ada apa-apa simptom, berat badan pun normal, okay? So boleh buat check up tu macam setahun sekali ke, okay? So target pertama bagi BMI normal, and then bila dah dalam kategori yang normal, so boleh lanjutkan lagi, advancekan lagi penjagaan kesihatan dengan regular medical check up lah. Okay, so kita tahu dari segi penyakit lah yang common kita check, gula, kita check darah tinggi, okay, uric acid, okay, itu antara benda-benda yang boleh kita check, okay. Okay, untuk yang bila dah kira dapat 25 hingga 30, so yang ini dah masuk dalam kategori berlebihan berat badan macam yang contoh saya tadi, okay. Dan sekiranya BMI tu dah melebihi 30, dia dah termasuk dalam kategori obese, yang selalu kita dengar perkataan macam obesity tu kan. Okay, so obesity ni adalah satu kumpulan yang lebih daripada overweight. Okay, so 25 hingga 30 itu overweight, tetapi 30 dan ke atas dah dikategorikan sebagai obese. Dan even dalam obese ni kita pecahkan lagi lebih detail, obese kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Kelas pertama 30 hingga 35, 36 hingga 40 itu kelas kedua. 40 dan ke atas kita panggil kelas ketiga. Okey, dan kalau terlampau berlebihan sangat berat badan, okey, contohnya 45 BMI itu ataupun 50 dan ke atas, itu kita dah panggil morbid obese. Okey, maksud morbid obese adalah kita terlampau obese yang sampai tahap boleh menyebabkan penyakit kronik yang boleh menyebabkan kematian. Okey, so dia berbahayalah. So ini kategori-kategori dalam BMI. Okey, jadi dengan menggunakan formula tersebut, okey, kita pun boleh juga untuk reverse calculation. Okay, reverse calculation untuk tahu berapa sebenarnya berat yang kita perlu. Okey, so sebagai contoh dekat poin saya yang seterusnya, menggunakan contoh yang sama tadi so sekarang ni kita nak tahu berat dia berapa yang saya letak sebagai X tu. Okey, BMI kita ambil BMI yang paling optimum. BMI paling optimum berada di tengah-tengah grup normal, iaitu 22.5. Dia berada di tengah-tengah grup yang normal tadi, antara 18.5 hingga 24.9 tu. Okey, jadi saya nak tahu berat untuk contoh tadi tu berapa yang sepatutnya dengan ketinggian yang sama, sebab tinggi kita biasanya dah umur dah 20 tahun ke atas, tinggi dah tak akan bertambah dah. Yang bertambah adalah berat badan. Okey, bertambah dan berkurang adalah berat badan. Okey, so BMI kita tahu, tinggi kita tahu, so kita nak cari yang saya namakan sebagai X tersebut. Okey, dengan menggunakan kaedah pengiraan asas matematik tersebut, so kita dapat X tu bersamaan dengan 54 kg. So maksudnya untuk seorang yang tinggi dia lebih kurang 1.55 meter, berat badan ideal ataupun optimum beliau berada lebih kurang pada 54 kg. Okey, kerana dengan 54 kg iaitu tinggi 1.55 meter, so dia dapat BMI 22.5. So boleh aim di situlah dia punya berat badan ideal. Okey, so macam saya sebut tadi, okey, sekiranya berat badan tu berlebihan, okey, so kita perlu turunkanlah, jatuh macam kira macam wajib lah untuk turunkan, tapi sepatutnya diturunkan secara slow and steady lah, okey, secara sihat, supaya berat badan yang diturunkan tu dikekal diturunkan, dia bukan macam yo-yo lah, okey, sekejap turun lepas tu naik semula. Okey, melalui kajian saintifik, berat badan yang dicadangkan untuk diturunkan ni adalah lebih kurang 500 gram sehingga 1 kg seminggu. Okey, so dia sikit-sikit lah. Okey, seperti mana kita masa naik berat pun dia naik pun macam berperingkat. Dia bukan dalam seminggu dia terus naik 10 kg. Biasanya dalam seminggu pun kalau tak kontrol makan naik 1 kg. So disebabkan kita dah himpunkan dia selama berbulan bertahun, so that's the reason kenapa kita punya berat badan sekarang mungkin lebih daripada yang dululah. Okey, ataupun
2 kg hingga 4 kg sebulan. Okey. Ataupun kalau kita tengok pada nombor yang lebih besar dalam setahun boleh turun lebih kurang 24 kg hingga 48 kg melalui logik matematik yang diberikan inilah. Okey. So maksudnya kalau dalam setahun tu sebenarnya kalau buat secara konsisten, okey, boleh turunlah berat badan tersebut. Okey. Dan jika berat badan kita setelah kita dah amalkan pemakanan sihat, kita dah amalkan senaman, dan kita dah dapat rehat yang cukup, tetapi kita tengok kita punya penurunan berat badan tu nampak macam masih lagi macam slow je. So apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah selain daripada nombor kg di atas penimbang berat badan, ada lagi beberapa parameter lain yang boleh kita monitor untuk tengok kepada tahap kesihatan kita. So maksudnya bila kita dah jaga pemakanan yang sihat, kita dah bersenam, tapi kalau kita nampak berat badan tu macam tak berapa nak turun, tetapi kita punya kecergasan ataupun fitness level kita meningkat. Fitness level kita meningkat. So itu pun dah kira satu peningkatan kesihatan yang baik. Yang kedua, inch loss. Inch loss ni maksud dia pinggang kita tu dah semakin loose lah. Boleh pakai seluar lama, boleh pakai baju lama kan. Contoh baju lasia dah ketat. So selepas sebulan jaga makan, tengok berat tak turun sangat. Tapi pada yang masa sama, baju lama yang tahun lepas tak boleh pakai, dah boleh pakai. Itu pun sebenarnya dah menunjukkan satu indikator yang baik kepada tahap kesihatan kita. Dan juga selain pada itu adalah keputusan darah. So saya nak beritahu bahawa sekiranya puan-puan dan cik-cik semua yang berada dalam kelas ini pada hari ini, sekiranya tak dapat penurunan berat badan yang nampak macam berat macam tak berapa turun sangat tu, kita tengok kepada indikator-indikator yang lain juga, supaya tak rasa macam terlampau kecewa lah. Ni lebih kurang sama tapi saya tambah sikit point dia. Bayangkan kalau seseorang itu, ni sebagai contoh lah. Saya rasa tak adalah dalam grup ni. So sekiranya seseorang itu berat dia, contohlah kita ambil yang obese lebih sikit, 120 kg. So tengok tahun depan, raya tahun depan dah boleh 70 kg dah kalau kita buat sikit-sikit. Daripada kita letakkan target yang macam tidak logik kan, tak kontrol, tiba-tiba mula tidak perlu drastik. Kita tak perlu drastik kan. Betul. Kita tak perlu drastik dan even memang ada kajian yang bagi tahu sekiranya turun berat badan secara drastik mudah untuk naik semula. So kebanyakan kita sebagai contohlah situasi macam kita tak berapa jaga, tiba-tiba je mula satu Ramadan kita ada niat nak bulan puasa tu kita niat nak kurus. So dalam masa sebulan Ramadan tu nak raya tu paling banyak pun mungkin boleh turun 3 kilogram, 5 kilogram. Kita tak bolehlah expect nak turun terus macam 10 hingga 20 kilogram. Tetapi kalau kita bermula sekarang, tahun depan punya raya tu dah boleh dapat berat badan idaman yang kita nak tu lah. Sebagai contoh, orang yang 80 kilogram, raya next year dah boleh dapat around 60. Badan kita ni Allah kurniakan dia memang dari segi metabolism dia tu dia cantik. Bila kita start dia jaga makan, orang yang terlampau besar 120 dia boleh turun sampai 50 kg. Tapi orang yang 80 kg dia tak akan turun sampai 50 kg. So body kita ni secara semula jadi dia memang akan tahu dekat mana kita punya berat optimum. Kita tak akan, bila kita makan secara sihat, kita tak akan turun sama macam orang lain. Yalah kalau orang yang 80 kg, kalau turun 50 tak akan nak tinggal sampai 30 kg je kan. So itu secara saintifiknya lah. Dan yang paling penting adalah kita perlu bertindak secara konsisten. Dalam apa-apa benda sekalipun, bila kita konsisten, iaitu langkah yang sedikit tetapi berterusan adalah satu langkah yang powerful lah. So saya harap part pertama tadi tu setiap orang yang
dah dengar tu harap dia faham lah, tahu nak kira BMI. Okey, bila dah tahu tu, tahu pula nak kira BMI apa berat yang ideal. Okey. Dan juga tahu untuk meletakkan target dalam masa berapa lama nak diturunkan tu. Contoh kalau nak turun 10 kg nak letak berapa lama. Okey. Berdasarkan yang saya terangkan tadi. Okey. So sekiranya ada apa-apa soalan boleh type dekat chat lah. Nanti Puan Rafidah akan tolong bacakan lah. Okey. So saya teruskan. Okey. Bila kita dah tahu kita punya tahap kesihatan melalui BMI tadi kita tu berada di tahap yang mana, so kita kena mula untuk jagalah. Okey. Langkah pertama untuk jaga kesihatan kita memang tak lain tak bukan adalah dengan mengetahui dan mengawal apa yang masuk ke dalam mulut kita. Okey. Kita tak ada istilah termakan. Dia tak ada istilah ataupun orang kata apa, tidak sengaja makan, bukan. Memang kita yang makan. Okey. So tangan kita yang cedok dan tangan kita yang makan. Okey. So kita kena ambil maklum info-info dan kita kena ada perancangan bagaimana untuk menjaga pemakanan yang sihat. Okey. Untuk menjaga pemakanan yang sihat, dia ada beberapa peringkat. Sebenarnya dia ada peringkat beginner, dia ada peringkat advance, dia ada peringkat yang lebih advance. Okey, saya cerita dia punya overview je. Okey. Apa yang saya akan cerita hari ini adalah kaedah yang paling mudah yang memang disarankan oleh KKM. Okey. Iaitu secara kaedah suku-suku separuh. Saya akan detailkan pada petang inilah. Okey. Kaedah yang lebih betul. Suku-suku separuh. Nanti saya kejap lagi saya cerita apa itu suku-suku separuh. Okey. Bila dah semakin advance sikit, maksudnya bila dah boleh amalkan suku-suku separuh ini, okey, biasanya dah boleh pula pergi belajar kira kalori. Kalau dari awal ni dah kira kalori terus, kemungkinan untuk give up tu tinggi. Sebab nak kira kalori tu dia bukan satu perkara yang mudah lah. Even kalau kita pakai apps, smartphone apps pun, bila kita pakai apps pun, kalau kita tak ada knowledge asas kalori tersebut, lama-lama kita pun dah malas nak key in kalori di dalam apps tersebut. Okay? So bagi saya langkah pertama adalah mahirkan suku-suku separuh ini yang saya akan cerita hari ini. Bila dah advance nanti boleh pergi cari ilmu tentang kalori. Okay, jumpa dengan dietitian ke, join apa-apa kelas dengan coach yang bertauliah, okay, ataupun doktor, okay, belajar kira kalori. Okay. Yang ketiga, dia lebih advance lagi, tak apa, saya just share saja untuk pengetahuan. Yang ketiga, kita boleh kira kita punya makanan ni ikut makronutrien dengan percentage yang lebih tepat. Okay, yang ni semua advance. Bila dengar tu janganlah rasa macam takut ataupun janganlah rasa macam terlampau excited nak belajar. Biar kita belajar tu berperingkat. Sebab tu ada darjah 1, ada darjah 3, ada darjah 6 kan. Dia naik peringkat lah. Okay. Dan by the time kita dah sangat mahir tu, sebenarnya biasanya badan kita pun dah dapat dah pun kita punya berat badan idaman tu. Okay. Dan biasanya orang yang dah dapat berat badan idaman ni, biasanya dia memang orang yang dah mula aktif. Okay. Dan dia dah mula ada minat terhadap sukan tertentu. Sebagai contoh, dia suka jogging ke, dia suka pergi join yang event-event running ke, dia suka pergi cycling ke, hiking ke. Okay. So bila dia dah pergi kepada semua ini, dia boleh belajar lagi satu ilmu pemakanan yang lebih advance, kita panggil sebagai pemakanan sukan ataupun dalam English sports nutrition. Maksudnya sebelum nak pergi lari 21 km half marathon, sehari sebelum tu apa sepatutnya makan. Yang itu semua yang lebih advance. Okay. So apa yang saya akan ceritakan hari ini adalah yang paling mudah untuk kita follow. Tak perlu nak kira kalori apa-apa. Okay. Iaitu kaedah ini yang seperti saya sebut tadi, iaitu kaedah pinggan sihat Malaysia. Dia punya hashtag dia memang officially daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Okay. Boleh Google memang akan jumpa. Okay. Okay. So dia punya logo dia seperti yang tertera di slide sekarang. Okay. Suku yang pertama iaitu daripada kumpulan karbohidrat. Okay. Boleh tengok kan yang nasi, mi, roti,
okey, yang lain-lain tu. So maksudnya suku daripada pinggan kita adalah daripada sumber karbohidrat. Okey, sumber bijirin. Okey. Dia bukan suku senduk. No, dia suku daripada pinggan. Okey. Anggaran lebih kurang 1 hingga 2 senduk berdasarkan masing-masing lah. Okey. Biasanya kalau dia rasa 1 senduk tu tak cukup, boleh pergi sampai maksimum 2 senduk. 2 senduk rata lah. Yang tu kena ada common sense lah. Janganlah 2 senduk yang padat-padat. Okey. Yang tu macam tipu diri sendiri lah. So 2 senduk rata. Saya gurau je tau. Petang-petang ni kan. Saya pula speaker yang terakhir kan. Takut mengantuk pula kan. Betul. Okey. So lagi suku bahagian adalah di bahagian protein ataupun kita panggil sebagai lauk pauk lah. Okey. Ikan, ayam, daging, kekacang, telur. Okey. So itu suku bahagian. Kalau kata ikan kembung tu seekor lah yang size standard lah. Kalau macam dekat utara tu yang famous ikan temenung tu kalau kecil boleh sampai 2 ekor. Okey. Dia kalau ikan yang slice macam ikan tenggiri, ikan tongkol lah, ikan kayu tu kan. Yang itu ikan merah itu satu slice yang sizing sederhana lah. Okey. Dia bukan suku ekor ikan kembung. Kalau suku ekor dia sikit sangat. Okey, maksud suku adalah kita letak tu berada di suku pinggan. Portioning tu berada di pinggan. Okey. Dan pinggan pun pinggan size standard lah. Bukan pinggan besar. Okey, kalau pinggan besar pun boleh suku-suku separuh juga. Tapi dia tak menepati dia punya portion lah. Okey. Okey, pinggan standard tu kalau betul-betul tapi tak perlulah sampai ukur, tapi kita dietitian memang kita ukur lah untuk pengetahuan. So lebih kurang 9 hingga 10 inci cm. Tapi yang sizing yang standard tu lah, saya rasa puan-puan dan cik-cik faham lah maksud saya yang standard tu. Okey, dan lagi separuh bahagian, okey, itu kategori kita panggil serat ataupun fiber, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan kita sepatutnya lebihkan portion sayur tersebut. Okey. So inilah cadangan pinggan sihat Malaysia yang dipropos oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kaedah yang paling mudah untuk diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat. Tak kisah dia student universiti ke, okey, ataupun yang bekerja ke, ataupun yang yang dah berusia lebih veteran ke, yang dah 40, 50, 60 tahun ke. So kita masih lagi warga emas pun kita boleh menggunakan kaedah ini. Okey, kaedah ini sebab dia telah merangkumi semua kumpulan makanan. Okey, so kita akan dapat khasiat daripada setiap jenis kumpulan makanan. Termasuk orang yang ada masalah dengan kencing manis sekalipun pun boleh ikut kaedah ini kerana kita ambil portion karbohidrat seperti nasi itu pun dah under control lah. Kita tak ambil yang terlampau banyak. Dia memang berbeza daripada apa yang mungkin selama ini kita makan. Okey. Tetapi begitulah sekiranya dia punya analogi dia, kalau kita teruskan apa yang kebiasaan majoriti rakyat Malaysia makan, okey, so kemungkinan besar kita pun boleh dapat penyakit yang majoriti rakyat Malaysia dapat. Okey. So kalau kita makan ada sedikit beza daripada orang lain, so ada kemungkinan insya-Allah kita pun dari segi kesihatan kita berbeza daripada orang lain. Okey. Okey. So 5 mesej utama yang hendak disampaikan di dalam suku-suku separuh ini adalah, okey. Yang pertama, okey. Hidangan suku-suku separuh ini, okey, boleh kita ambil, okey, actually tak komplit 2 hingga 3 hidangan utamalah. Okey. 2 hingga 3 hidangan jenis suku-suku separuh ini. Bukan sehari sekali je. Boleh 2 hingga 3, okey, mengikut aktiviti kita lah. Okey, kalau yang aktiviti kita tu macam ada agak aktif, even kerja office pun banyak naik tangga ke, banyak berjalan ke, so boleh ambil sehingga 3 kali ataupun 3 hidangan suku-suku separuh. Tapi kalau dia rasa dia memanglah sangatlah tidak aktif, so boleh je 2 hidangan pun dah cukup.
Okey. Dan di antara waktu makan, di mana-mana antara waktu makan, okey, boleh ambil 1 hingga 2 kali, okey, snack sihat, snack sihat. Contoh snack sihat, contoh seperti mungkin makan buah, okey, mungkin makan yogurt, okey, mungkin makan roti, tapi kalau snack roti tu sekeping je lah, okey. Mungkin makan biskut yang bukan bergula tu, okey. Itu contoh-contoh. Mungkin makan kekacang, okey. Ikut kesukaan masing-masing. Okey. Poin nombor 3, fokus sumber karbohidrat anda, karbo tu karbohidrat anda daripada sumber bijirin penuh. Okey, maksudnya dekat bahagian suku yang karbohidrat ni sepatutnya adalah kita kena cuba belajar ataupun lebihkan sumber dari bijirin penuh. Okey, contoh dia apa? Kalau roti yang kita panggil tu yang famous tu yang whole meal. Okey. Kalau contoh jenama gardenia yang warna hijau tu ataupun ada yang plastik warna ungu purple tu. Okey, itu kategori yang bijirin penuh berbanding roti putih. Okey. So bijirin penuh ni dia lebih tinggi fiber, lebih tinggi serat. Okey, fungsi serat ni bila makanan kita tinggi serat, okey, jadi kita akan kenyang lebih lama. Okey, itu bantuan daripada serat. Okey. Dan juga nanti kita punya kadar kenaikan gula dalam badan pun dia tak akan tinggi sangat. Itu adalah fungsi daripada serat tersebut. Dia adalah nak bagi kenyang lama dan juga kawalan gula yang baik di dalam darah lah. Okey, kalau contoh macam nasi sekali-sekala nak tukar kepada beras perang, okey, itu contoh. Maksudnya bila kita fokus kepada jenis karbohidrat yang daripada jenis bijirin penuh. Okey. Poin yang keempat, hanya sejenis yang bergoreng atau bersantan pada setiap hidangan. Okey, maksud dia, kalau kita makan sebagai contoh nasi putih, okey, so lauk dia kita ada lauk dari protein dan juga dari sayur. So ada 2 jenis lauk, okey. So 2 jenis lauk ni seperti kata nombor 4 ni hanya sejenis saja yang bergoreng ataupun bersantan. So kalau kita dah makan ikan goreng, okey, sepatutnya kita punya pair daripada sayur tu kalau boleh sayur tu kita buat macam masak air macam tu je ke, yang tak ada minyak ataupun yang kita sangat kontrol lah dia punya minyak. Okey. Ataupun kalau kita buat sayur yang jenis masak lemak, okey. So kita punya lauk yang protein tu mungkin kita buat macam bakar ke, okey. Ataupun mungkin air fryer ke. So salah satu jenis saja yang berminyak atau bersantan. Lagi satu itu kita cuba kontrol. Okey. So at least kita masih lagi boleh makan yang sama macam memang yang kebanyakan makanan yang berada dekat Malaysia lah. Okey. Dan poin yang kelima, okey, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Okey. So poin ini adalah walau bagaimanapun kita cuba untuk suku-suku separuh di kedai makan di luar, okey. Kita pasti bahawa kita tidak boleh kontrol bahan-bahan masakan yang digunakan oleh orang-orang kedai. Okey. Tetapi jika kita lebih kerapkan makan makanan yang kita sendiri masak, okey, sama ada masa kita di rumah ataupun kita bawa bekal ke pejabat waktu bekerja, okey. So kita tahu makanan yang bahan masakan yang kita gunakan. Okey. Tapi it's okay sekiranya kita tidak berkemampuan untuk membawa bekalan, okey. So at least kita cuba amalkan konsep suku-suku separuh ni walaupun kita makan dekat luar. Okey. Okey. So saya teruskan saya punya slide yang seterusnya lah. Okey. Bermula menarik. Nampak menarik okey. Sebetang ni. Kan. Nanti bolehlah early dinner kan lepas ni. Betul. Okey. So saya teruskan bermula pada slide ini dan beberapa slide yang selepas ini memang akan perempuan cik-cik semua akan nampak gambar makanan sahaja. Okey, dan gambar-gambar makanan ini okey datangnya daripada
saya punya circle jugalah bila saya mengajar, dan diorang buat dan diorang hantar gambar makanan lah. Okey. Bila saya sebut tentang suku-suku separuh tadi, okey, dan saya memberi contoh yang pertama tadi tu, contoh daripada kumpulan nasi, okey. Okey, dia tidak bermakna hanya nasi sahaja, tidak. Okey. Suku separuh ini dia hanya mewakili kumpulan makanan, iaitu suku daripada karbohidrat, suku dari protein dan separuh dari fiber, daripada serat. So, kita boleh modify, okey, modifikasi mengikut kesukaan kita macam mana sekalipun kita nak makan. Okey. So kalau tengok pada gambar-gambar ini, saya rasa lebih berselera berbanding sebenarnya kalau kita beli sebenarnya. Okey, dan kita yakin tahap kebersihan, tahap kandungan bahan yang kita masukkan. Cuma satu je yang perlu kita korbankan, iaitu kesungguhan untuk membuat bawa bekal ni. Okey. Tapi actually boleh belajar lagi kaedah-kaedah macam mana nak prep. Okey, yang itu saya tak sempat untuk cover hari inilah. Maksudnya sehari sebelum, okey, dah masuk dalam bekas siap-siap, okey, supaya lebih jimat masa. Okey. Sebagai contoh pada slide ini, okey. Yang gambar di sebelah kanan ni kan. So ada gambar, yang ni gambar spaghetti, okey. So spaghetti daripada sumber karbohidrat, okey, iaitu kalau dari jenis nasi tadi, maksudnya spaghetti ni dia sama kumpulan dengan nasi, okey. Dan kalau tengok tu kan, boleh agakkan portion dia kan. Kalau nasi 2 sendok, spaghetti pun lebih kurang banyak tu lah. Lebih kurang je dia, ataupun 2 sendok kita kata, ataupun 1 cawan, okey. Saya boleh ajar yang advance sampai tahap nak timbang-timbang apa semua. Tapi yang itu biasanya kita ajar kepada mereka yang dah mulakan suku-suku separuh ni dulu. Okey. So untuk permulaan ni boleh tengok pada gambar ni, so boleh agak-agak dah dia punya portion kan. Suku tu banyak mana, okey. Dan dia punya protein untuk hidangan spaghetti ni datang daripada udang, okey. Datang daripada udang. Yang tadi tu yang pertama saya cerita daripada ikan. So kalau udang, okey, kalau saiz yang besar macam ni, okey, boleh sampai 4 ekor. Kalau kecil sikit sederhana boleh sampai mungkin 5 ekor, macam tu. So kita agak-agak dia punya portion, okey. Dan okey, dia tambah lagi, dan dalam spaghetti dia dah letak brokoli, okey. So tapi dia tambah lagi sebab dia tahu bahawa brokoli di dalam sayur, di dalam jenis-jenis gorengan ini, macam goreng mi, goreng pasta, biasanya tak cukup. Okey, biasanya tak cukup. Okey, dan biasanya kita pun masak untuk satu family. Okey, so dia rasa tak cukup dan memang tak cukup pun. So kita tambah lagi daripada yang paling senang sebenarnya, memang daun salad ni, tak kisah jenis apa pun, lettuce ke, romaine ke, coral ke, tak kisah. Okey. Tomato cherry ni, tomato jenis kecil-kecil ni, okey, ataupun timun ke, okey. So ini semua adalah jenis sayur-sayur yang kita boleh prepare secara pantas lah. Okey. So harap jelas untuk contoh itu. Untuk contoh yang kedua ni pun, so saya rasa semua orang pun dah boleh bayangkan dah. Dah boleh bayangkan dah. Yang ini pula dari jenis roti, okey. So roti 2 keping, okey. Telur boleh 1 hingga 2 biji, okey. Dan ada juga diletak sayur-sayuran. Kalau tengok kat situ pun dia ada letak sos-sos sikit. Okey, so benda-benda ni semua bukan tak boleh lah. Kalau tak ambil langsung sos-sos macam tu, okey, itu kira baguslah dari segi pemakanan sihat. Tapi biasanya siapa yang tak ambil langsung jenis-jenis mayonis apa semua ni, dia tak boleh bertahan lama lah jenis itu. Okey, so apa yang kita advise biasanya ambil lah sikit supaya kita enjoy the diet, supaya kita rasa sebenarnya diet sihat itu sebenarnya sedap. Okey. So kita tak nak nanti orang kata macam sebenarnya apa diet macam ni dia tak sedap. So bila dia datang dengan perkataan tak sedap, mungkin dia datang pula dengan efek yang tidak konsisten, okey. Sebab biasanya nak makan tu nak sedap tapi nak turun berat. So inilah dia punya kaedah dia, okey. Okey. Contoh seterusnya, kalau perempuan yang tak suka sangat makan sayur,
okey, mungkin akan rasa macam oh banyaknya apa dalam gambar ni makan sayur. Yes, memang makan macam ni. Okey, tetapi tak semestinya terus banyak macam ni. Okey. Kalau mampu is good. Okey. Kalau tak mampu terus macam saya kata tadi, okey, any perubahan pun okey, kita buat secara berperingkat. Okey. Especially yang memang sebelum ni tak boleh nak telan sayur, tekak tu tak boleh terima sayur. So kena belajar sikit-sikit lah. Ada soalan ke Puan? Kadang ada setengah yang tak gemar makan sayur tu Encik Hafiz. Okey, so saya macam mana kan? Okey, bagi saya lah. Okey, kenapa tak gemar tu mungkin kita yang pertama mungkin tidak di-train waktu kita kecil dululah, tidak dilatih, ataupun mungkin kita pernah macam trauma ke. Dia bukanlah trauma yang teruk, trauma something like macam bila makan tu pahit ke, so dia terbawa-bawa sampai kita dewasa. Okey. Tapi bila dewasa tiba-tiba dah masuk belajar dengan dietitian ke apa ke, kena juga makan sayur kan. Okey. So antara sayur dan buah, buah memang kalau ikut function dia, buah tidak akan boleh menggantikan fungsi sayur. Okey, dia ada serat juga, tapi dia takkan sama, dia punya nutrisi tu dia takkan sama. Okey, secara 100% buah tak boleh ganti sayur. Okey, so masih lagi perlu makan sayur. So macam mana untuk orang yang tak gemar? Okey, macam Puan Rafidah tanya tadi. Okey, bagi saya lah, ini personal punya pandangan lah. Yang pertama, okey, cuba masak sedap-sedap lah walaupun tak berapa sihat untuk sayur tu. Okey, kita tengah nak latih sukakan sayur. Okey, sebab saya dah jumpa ramai orang bila apa yang saya ajar ni berkesan kepada mereka. Maksudnya kan kalau kita goreng sayur tu macam kita letak macam sos tiram apa semua tu kan, yang tu sedap kan. So kita tak apa, makan je macam tu dulu, okey, untuk kita latih kita sukakan sayur tersebut. Tapi kita make sure counterpart dia tu, kita punya protein ayam ikan tu cuba sihat sikit. Okey, iaitu yang pertama. Yang kedua, fokus je kepada satu atau dua jenis sayur yang paling suka. Walaupun dalam banyak-banyak tu semua tak suka, cuba try satu yang mungkin yang paling suka, even walaupun tauge. Okey, tauge pun masih kategori sayur. Okey, fokus kepada yang mana suka tu, yang mana tak suka letak tepi. Okey, yang mana suka tu fokus pada itu. Okey, walaupun kata kena ulang-ulang yang itu saja. Okey, dan kaedah yang ketiga bagi saya adalah yang ini dia macam bukanlah cheat, tapi dia macam baby sikit lah. Okey, apa sebab macam mana sekalipun kita nakkan khasiat sayur tu masuk ke dalam badan kita. Okey, so tips yang ketiga ni yang saya nak beritahu ni adalah buat jus lah. Buat jus tapi campur dengan buah. Okey, dan lebihkan rasa buah. Okey, so yang ini dia punya ni kita panggil kaedah macam kita nak masukkan nutrien sayur tu ke dalam badan, tapi pada masa yang sama kita tak nak kunyah dia. Okey, so boleh buat jus. Mungkin boleh jadikan dia macam supper ke minum malam kita kan, daripada kita kunyah kerepek ke apa kan. So beli satu blender yang boleh blend buah tu. Okey, lebihkan portion buah tak apa, biar rasa buah tu kuat sikit supaya kita boleh telan. Yang itu macam suggestion yang terakhir lah. Okey, tapi suggestion yang pertama tadi tu, okey, masak je sedap-sedap dulu, masak lemak ke apa, at least untuk kita latih diri kita suka sayur. Buat kerabu ke apa ke, okey. Tapi sayur tu dia kalau dalam bidang diet and nutrition ni dia macam jatuh wajib lah untuk diambil. Dia bukan wajib sebab hukum, tidak, bukan hukum agama, tapi dia punya kepentingan. Apa? Keperluan badan kan? Keperluan badan, betul. Okey, untuk yang pertama untuk vitamin, yang kedua untuk serat, okey, untuk kesihatan usus kita. Okey, untuk kesihatan usus, okey. So dan even kalau nak reverse psikologi minda kita, okey, untuk orang perempuan, okey, even orang lelaki pun kalau nak dapat macam glowing kan, macam kita punya tema ni glow apa semua kan. Okey, nak dapat apa kulit yang elok, okey, memang dua faktor ni lah. Okey, banyakkan sayur-sayuran dan juga minum air putih, air masak yang cukup. Okey, so practice make perfect lah, slowly lah, walaupun mungkin dah berusia 40, dah berusia 50, tapi at least perempuan dapat juga belajar hari ini dan mungkin boleh
boleh try ya, mula petang ni ke, mula esok ke, mula minggu depan ke, okey. At least put a try lah, give a try lah. Okey. Okey, so itu contoh yang nasi kan belah kanan ni kan. So nasi dia tengok portion dia kan. Yang tu lebih kurang 2 sendok rata lah. Okey. Ikan sama ada goreng, kalau bila sayur dah macam ni, ikan tu bolehlah nak goreng deep fry pun boleh. Okey, ataupun kalau pakai grill ataupun air fryer lebih jimat kalori kerana tidak menggunakan minyak masak. Okey. Dan kalau tengok pada gambar sebelah pun kan dia punya sayur dia tu banyak sampai dah tak nampak dah dia punya spaghetti kan. So ini sebenarnya portion yang betul. Sebab selama ni kita kenyang daripada karbohidrat, okey. Mungkin kita letak nasi kita separuh ataupun nasi itu penuh. Okey. So sayur tu macam ada sejemput di satu bahagian, okey. Itu yang kebiasaan yang kita makan. So sekarang ni kita kenapa sayur kena dilebihkan? Sebab kita nakkan kenyang tu. So kalau kita buat suku-suku, nasi dah suku, protein pun suku, tapi sayur tak ada, so kat situ dia akan jadi tak kenyang. Sebab kita dah kurangkan portion karbohidrat, okey, tapi kita tak ganti daripada benda lain. So sekarang ni dia terbalik je lah sebenarnya. Dulu nasi banyak, sayur sikit. So sekarang nasi dikurangkan. Apa tu? Ada soalan ke? Kita ada soalan daripada Puan Siti Hazurin. Dia bertanya, sayur yang di frozen dijual di pasar raya tu adakah masih fresh dan khasiatnya masih ada? Okey, terima kasih atas soalan tu. Okey. So, yang ini memang ada diterangkan di dalam kajian saintifik lah. Okey. Anything, dia bukan sayur sajalah. Okey, ni saya cerita tentang anything yang daripada fresh kepada yang frozen. Okey, fresh kepada yang frozen. Bila kita sebut pasal fresh, contohlah ada tanam sayur dekat rumah. So bila nak makan, contoh yang famous sekarang bayam Brazil kan. Tanam je ditumbuh kan. So bila nak makan kita petik, itu memang fresh. Yang lain-lain tu mungkin kita beli kat pasar raya tu kita dah something like frozen ke apa kan. Okey. Dari segi dia punya freshness, kesegaran dia tu memang ada menurun sedikit. Okey, memang ada menurun. Okey. Tapi dalam kajian saintifik ni dia akan sebut satu perkataan, dipanggil perkataan tu significant. Kalau orang sains biasa dia tahulah significant. So dalam kajian tu dia beritahu, okey, walaupun turun, okey, dia punya kesegaran, okey, nutrisi dia ada drop sikit, tapi serat dia tak ada drop. Serat dia sama je, dari segi fiber dia sama je. Okey, vitamin dia ada drop sikit, okey. Tetapi dia punya kesimpulan akhir, conclusion dia menyatakan bahawa dia punya result tu tidak signifikan. Tidak signifikan. Maksudnya bila disebut tidak signifikan tu, kita boleh bila saya sampaikan kepada puan-puan, cik-cik semua, saya boleh katakan sebenarnya sama je. Sebab result dia tidak signifikan. Okey? Tapi kalau kita betul-betul nak something yang fresh, okey? So memang kena cari yang fresh lah. Sama ada tanam sendiri ke ataupun cari pembekal yang boleh pembekalkan fresh. Tapi sekiranya tak boleh dapat begitu, yang kita beli di pasar raya tersebut masih lagi okey, bagus untuk digunakan. Okey, dia ada drop sikit tapi dia tak jauh beza. Itu. Dia ada drop tapi dia tak jauh beza daripada yang natural. Okey. Dua-dua natural, maksud saya yang satu yang betul-betul fresh, yang lagi satu tu telah di frozenkan. Sama juga macam ayam, kalau sembelih makan terus, dan juga yang telah di frozenkan. Okey. Okey, harap clear yang tu Okey. Gambar seterusnya. Yang ni favorite kan, favorite rakyat Malaysia lah. Saya pun suka kan makan nasi lemak kan. Okey. Betul. So kalau boleh makan macam dalam gambar tersebut, okey. So nasi lemak dia tidak menjadi isu, okey. Yang menjadi isu untuk nasi lemak adalah kita ambil sambal banyak mana, kita ambil nasi banyak mana, okey. Kita ambil lauk apa, okey. Itu yang memainkan peranan, okey. Sebagai contoh di sini kan, bila yang ni kita panggil nasi lemak yang apa? Bungkus kecil lah kan. So yang bungkus kecil ni biasanya berapa ni? RM1 ke RM2 lah, tengok tempat kan. So dia punya portion dia okey. Portion dia okey. Kita pun tak letak lauk yang macam-macam.
sambal ekstra lah, sambal paru lah kan. Okey. So, tapi kita tahu bahawa dia punya protein punya portion tak cukup. Sebab dia punya telur rebus dia mungkin kecil, terlampau kecil kan. Dan dia punya sayur pun, timun dia yang dibagi pun slice tu terlampau kecil. So, di sini kita panggil konsep dia adalah reportioning. Reportioning iaitu kita beli dan kita portionkan semula. Kita beli dan kita portionkan semula. So kita beli nasi lemak sebungkus sebagai contoh bawa balik rumah ataupun bawa ke office, okey. Dan kita boleh add on kan dengan telur rebus, okey, dan boleh add on kan juga dengan sayur-sayur yang lain, okey, salad ke, timun ke, supaya memenuhi konsep suku-suku separuh tersebut. Okey. So kat sini kita akan lebih kenyang. Okey. Kalau kita makan nasi saja, okey, protein tak cukup, sayur tak cukup, gula kita akan naik, dia akan spike lebih tinggi dan lebih cepat, dia akan drop cepat. Okey. Dia naik cepat, dia drop cepat. Tapi bila dia drop cepat tu maksudnya kita akan cepat lapar semula. Okey. Jadi bila kita ada sayur yang lebih, gula dalam nasi tu akan di-hold, dipegang oleh fiber sayur tu. So gula tersebut akan disupply secara slow release, SR, slow release. Dia akan bagi tenaga kepada kita slow sampai tengah hari. Okey. So apa yang kita makan tu dia boleh sustain daripada pagi sampai tengah hari dan kita ada rasa bertenaga. Okey. So kita makan sebab kita nak dapat tenaga. So dia akan bagi slow macam tu, dia naik, by tengah hari dia akan mula drop. So kat tengah hari tu kita makan pula sikit lagi suku-suku separuh. Berbanding kalau kita makan nasi lemak kosong, okey, dia akan naik cepat, okey, tapi dia akan drop cepat. Kalau makan pukul 8, mungkin pukul 10 dah rasa macam terlampau lapar semula. Okey. So itulah dia punya penjelasan dia. Okey. Dan gambar lagi satu ni, okey, pun sama dah boleh nampak dah kan? Dah boleh nampak dah apa yang saya cuba nak sampaikan. Yang ni makan kat luar lah ni. Okey, dia makan ikan bakar, okey. So dia ada letak juga cili kicap semua tu. Itu semua saya panggil tu nikmat inilah kehidupan, nikmat dunia. Okey. So kita tak perlu stop terus, okey, tapi kita kawal. Okey, kita kawal dia punya portion dia tu. Okey. So at least kita masih lagi boleh makan macam orang lain, makan lauk pauk yang sama, yang normal lah. Okey. Cuma kita dah start untuk jaga dia punya kuantiti. Okey. So ini student saya yang lebih advance lah ni. Okey, dia buat ni Allah apa nama ni, spaghetti yang hijau ni. Saya tak ingat nama dia, masakan dia tu. Pesto kalau tak silap. Okey. So dia pairkan dengan salad dan juga ikan salmon. Tak wajib pun ikan salmon ni, okey. Tapi dia sedap lah. Okey, tapi tak wajib. Okey, ikan lain pun boleh. Okey. Dan yang gambar strawberry ni, ini pancake. Pancake lah. Okey. So dia punya karbohidrat dia datang daripada tepung nak buat pancake tu. Okey. So protein dia tu dah ada dalam adunan tu, dia dah letak telur. Okey, dia dah letak telur dalam adunan tersebut. Okey, dan fiber dia, okey, fiber dia mungkin hidangan ni tak sesuai untuk dipairkan dengan sayur. So fiber dia pairkan dengan buah. Okey. So ini dia punya kreativiti masing-masing untuk nak praktiskan, untuk kita praktiskan konsep suku-suku separuh tu kepada makanan. Okey. So yang seterusnya, yang ni gambar nasi kerabu kan. Nasi kerabu ni, ini pun sama macam nasi lemak tadi. Dia reportionkan semula. Apa sahaja yang dia beli tersebut, okey. Biasanya portion nasi yang makcik dekat kedai tu bagi, biasanya boleh makan 2 kali ke, boleh share ke, okey. So dia portionkan kembali, okey, ambil nasi yang secukupnya, makan dengan lauk dan boleh minta dengan, kalau beli tu boleh minta dengan orang kedai tu lebihkan salad ataupun kita sendiri preparekan sayur tu, okey. Yang belah kanan ini kita panggil wrap. Pernah dengar kot roti wrap lah, ala-ala macam apa, sandwich ke kebab ke lebih kurang lah. So roti itu
Roti itu mewakili karbohidrat. Isi ayam ni sometimes kita macam contoh dinner yang malam tadi punya tak habis. So kita jangan buang. Ataupun kita jangan rasa macam nak habiskan malam ni juga. Kan? Kita dah kenyang, so anak makan tak habis. So kita macam bukanlah menyalahkan, tapi kita kata kita ni badan naik pasal terpaksa habiskan makanan anak. Ya, saya faham kan, tapi benda itu sepatutnya kita boleh rancang lah. Kalau lauk malam tak habis, kita kena modify, jadikan dia esok sebagai kita punya breakfast ke, seperti contoh yang wrap ni. Biasanya saya akan advise orang, guna je lauk yang lebih malam tadi. Panaskan, cincang-cincang sikit, letak je dalam hidangan yang begini. Okay? So kalau hidangan begini, kalau nak beli dekat kedai mahal sebenarnya. So kalau kita prepare sendiri, dia lebih jimat dan sebenarnya cepat. Hidangan sihat sebenarnya cepat. Hidangan kita yang tradisional kita ni sebenarnya yang renyah. Okay, sebenarnya hidangan sihat sebenarnya dia sangat cepat untuk disediakan lah. Okay. Okay, yang ini contoh-contoh lain. Okay, macam belah kanan, dia pairkan roti. Saya tak sure yang protein untuk roti tu telur ataupun tuna kot, dia ada masak sikit. Okay, dan ada salad. Dan yang di sebelah kiri tu dia punya karbohidrat dia datang daripada ubi yang warna oren tu. Okay, ada salad dan juga dia punya protein dia telur lah. Telur tu dia masak dalam kepingan capsicum tu. Tengah-tengah tu telur. Okay. Okay. So ini contoh-contoh yang lain. Okay. So tak semestinya makan nasi, tak wajib makan nasi, tetapi dia adalah makanan ruji kita di Malaysia. Maksudnya tak wajib makan nasi dan nak makan nasi pun tak salah. Okay. So kalau dengar ada orang kata diet tak boleh makan nasi, okay, dia sebenarnya tak boleh makan nasi terlampau banyak. Okay. Kalau mengikut saranan KKM tu, insya-Allah okey lah. Okay, so yang ini contoh nasi, okay, chicken fillet dengan salad, okay. Yang sebelah ini pula ini sejenis pasta juga kan. Apa nama ni, tiup-tiup ni? Alah lupa, lama tak makan. Okay, pasta dan juga salad dan juga protein, okay. Yang ini nasi, ikan dan sayur, okay. Yang gambar macam susu ni, yang ini overnight oats, okay. Overnight oats saya rasa pernah dengar, dia adalah sejenis hidangan oat lah. Okay. Biasanya hidangan oats tu sendiri adalah portion daripada suku untuk karbohidrat. Okay. And then daripada protein, suku protein tu biasanya kita kira anggap daripada susu. Sebab kita ada campur dengan susu. So dalam susu ada protein. And then kita ada letak macam buah, contoh dalam gambar ni guna dragon fruit. So buah tu mewakili kumpulan fiber. Okay, dan dia ada letak sikit chia seed di atas tu lah, yang tu tak ada masalah lah. Chia seed tu memang dia sejenis antioksidan dan juga lemak yang sihat. Okay. So overnight oats ni boleh dipelbagaikan lah, cuma jangan terlampau padat sangat dia punya hidangan dia tu. Sebab kadang-kadang orang buat overnight oats ni semua masukkan. Susu masuk, yogurt masuk, buah 2-3 jenis, madu pun masuk. So lama-lama bila banyak sangat bahan masuk, so dia pun dah jadi tak sihat lah. Okay. Okay, so yang ini gambar untuk jenis yang noodles lah, pasta lah. Okay, so saya rasa puan-puan, cik-cik semua dah boleh nampak idea yang saya nak beritahu tentang suku-suku separuh ni bukan datang daripada nasi sahajalah. Dia boleh dari apa jua jenis makanan, asalkan kita pairkan dia tu ada kumpulan karbohidrat, ada kumpulan protein dan ada kumpulan daripada fiber. Okay. So yang ini gambar dia bawa bekal pergi office. Okay. Yang belah kiri tu, yang kiri sekali tu, itu roti telur, roti salut dengan telur. Yang itu mungkin dia makan untuk breakfast. Okay, so tengah hari dia ada tu nasi dalam bekas dia tu, tupperware dia tu. Sayur dia dalam tupperware pun ada sayur. Dalam tupperware lagi satu tu pun ada sayur lagi ekstra. And then dia bawa ni saya rasa sama ada kari ataupun asam pedas tu. Okay, sebagai dia punya sumber protein untuk makan dengan nasi. Okay, dan dia bawa buah mungkin untuk dia kudap-kudap dekat office. Okay, dan di sebelah kanan ini, yang ini tak ada karbohidrat. Okay, yang ini mungkin masa itu saya punya student tu mungkin dia makan lewat dinner. Okay, so saya memang bagi tahu kalau terlampau lewat dan memang you dah tak ada apa-apa aktiviti, tak perlu dah ambil sumber karbo. Contohlah
dia terlewat makan malam pukul 10 ke, okey, dan lepas tu memang nak tidur tapi lapar, okey. So tak perlu dah, sebab kita ambil karbohidrat ni untuk tenaga. Okey. Kecuali sangat you makan lewat, okey, tapi sebelum balik rumah tu memang dah kerja tu dah all out. So walaupun makan lewat masih lagi nak makan juga sedikit nasi kan. Yang itu boleh sebab kita nak ganti tenaga yang kita dah guna. Okey. Tapi kalau kita rasa macam hari tu kita tak buat kerja teruk sangat ke apa, so tak salah untuk kita tak ambil langsung karbohidrat. Okey, pada waktu itulah. Okey. Kita ada soalan dari Puan Chazimin. Dia kata bagaimana untuk kurangkan pemakanan yang manis seperti coklat dan kek, sebab dia nak diet tapi dia tak berhenti nak guna coklat tu. Okey, thank you atas soalan tu. Okey, so betul lah, daripada semua yang saya cerita suku-suku separuh ni, poin-poin tambahan kepada itu adalah kita kena mula untuk kawal benda yang manis lah. Air manis, coklat, kek. Okay. So selain daripada tentang faktor kesihatan, faktor berat badan, okay, benda yang manis ni dia dah jadi kita panggil sebagai satu addiction ataupun ketagihan. Okay. So langkah yang pertama yang perlu buat adalah, okay, kalau mengikut kajian dia kata benda yang kita ketagih ni dia sama masalah dia seperti contoh terdekat orang yang merokok lah, dia ketagih dengan rokok. Okay. So sama juga orang ketagih dengan gula. Okay. Ketagihan yang sama tetapi different benda. Okay. So kaedah yang terbaik dia panggil adalah kaedah cold turkey. Okay. Kaedah cold turkey. Maksud kaedah cold turkey ni adalah dia diadaptasi daripada kaedah orang berhenti merokok. Okay. Bila kita nak kurangkan benda tu, kita kena stop terus dulu. Dia tak boleh kurang sikit-sikit. Ini kaedah yang terbaik lah. Okay. Tetapi pada awal-awal tu, hari yang pertama, kedua, seminggu pertama tu, mungkin dia rasa macam nak marah orang sikit, okay? Macam rasa macam tak bermaya sikit, okay? Sebab apa? Sebab badan sedang repair kita punya ketagihan tersebut, okay? Dia kita panggil craving kan, okay? Tapi bahasa yang lebih keras sikit kita panggil sebagai addiction, okay? So stop dulu. Kena kuat lah, dia kena stop je macam mana orang nak. Kalau dia kurang sikit-sikit tu dia tak berapa berkesan sangat. Okay. So lama-lama badan tu dia akan repair sendiri. Kenapa dia jadi addiction ni? Dia jadi addiction ni sebab yang pertama sebab habit kita lah selama ni, habit kita. Okay. Habit kita suka makan manis apa semua. Yang kedua, dia jadi tu sebab badan kita ni kurang nutrisi. Okay. Tindak balas badan yang kurang nutrisi ni dia akan membawa kepada ketagihan benda lain. Antara yang paling dekat untuk diketagihkan adalah benda manis lah. Okay, maksud kurang nutrisi ni selama ni kita kurang makan sayur, kita kurang makan benda berkhasiat, kita kurang makan buah. Okay, so bagi saya kaedah pertama stop je dulu, okay, kena kuat lah. Tapi bila datang sangat dia punya craving tu, okay, cuba gantikan dengan buah dulu. Sebab buah yang paling dekat dengan benda manis ni, coklat ke kek ke, cuba ganti dengan buah dulu. Okey, minum air kosong banyak-banyak, tengok ketagihan tu hilang ke tidak. Okey. Kalau diri sendiri rasa macam benda tu macam terlampau serius, diri sendiri je yang akan tahu. Okey, sama ada you masih boleh teruskan ke tidak yang kita stop gula tadi tu. Kalau you rasa macam serius sangat you punya ketagihan tu, masa tu tidak boleh terkontrol sangat, okey, tak apa. Pergi je makan benda yang kita teringin tu. Tapi masa tu kita cuba je kawal. Maksudnya sebagai contoh, teringin sangat kek. Okey, dah ikut dah tips saya. Okey, minum air kosong, makan buah. Okey, esok ni teringat lagi pada kek tu. Pergi je lah makan kek tu. Okey, cubalah makan satu slice ke, ataupun kalau boleh share, kawan ke dengan pasangan ke, makan seorang setengah. Maksudnya kita benda tu dah jadi juga, so ni. Tapi lepas dah dapat sikit, kita teruskan balik. So point saya adalah, saya nak beritahu apa yang ditanyakan tadi oleh Puan Syazini, yang tak silap saya tadi tu, okey. Saya boleh kategorikan benda itu sebagai satu penyakit, okey, iaitu penyakit addiction. Okey, bila kita sebut dia sebagai satu penyakit, so kita kena rawat dia. Okey, tapi kita bukan rawat daripada ubat ke apa, tidak.
kita rawat dia secara yang saya cerita tadi itulah, secara natural, semula jadi secara begitu. Okey. Dia konsep dia sama macam orang yang merokok. Orang yang merokok, kalau dia kata dia turun, contohlah satu hari satu kotak. Satu kotak berapa batang? 15, 10 kan. Okey. So dia kata satu hari kurang satu dengan harapan lepas sebulan dia stop. Tapi hakikat dia kajian menunjukkan mereka tidak stop pun. Okey. So sama juga kalau kita kata macam okey, satu hari kita dah kenal pasti kita ni addict terhadap gula. Okey. Setiap hari mesti nak kena ada gula juga. So kita kata tak apa. Setiap hari makan juga sikit. Okey. So kita tak akan dapat rawat kita punya secara total kita punya masalah ketagihan tersebut lah. Okey. So saya harap terjawablah soalan terhadap puan yang bertanya. Okey. So gambar yang sebelah kanan ni is a gambar jenis roti. Okey, yang belah kiri tu rasanya boleh nampak lah kan. Jenis nasi, okey. Roti, telur dan juga salad, okey. Yang ini pun sama, yang belah kiri tu tuna, okey. Okey. So itu gambar-gambar lah, okey, gambar-gambar yang saya boleh share dan saya boleh relatekan dengan konsep suku-suku separuh. Okey. So SSS ni suku-suku separuh lah. Okey, apa kelebihan suku-suku separuh? Yang pertama, orang yang tak tahu kalori pun boleh buat. Sebab dia hanya perlu tahu suku apa, separuh apa. Itu je. Kalau Puan Rafidah nak bagi soalan kuis nanti, bagi tu. Suku apa, separuh apa. Okey. So kalau boleh jawab tu maksudnya memang dah tahu. Okay. Yang kedua, kaedah yang tidak terlampau strict. Kita tak perlu untuk menidakkan makanan kegemaran. Okey, macam saya cakap tadi, puan kita sukakan benda manis kan? Okey, saya kata cuba rawat dulu. Okey, datang sangat dia punya craving yang teruk sangat tu, pergilah ambil sikit. Okey, supaya at least dia dapat sikit. Okey. Masih lagi boleh menikmati makanan ruji, makanan tradisional, makanan kegemaran. Okey, dan juga ia praktikal untuk diamalkan di mana-mana. Okey. Okey. Kalau kita Encik Hafiz, kalau kita tak amalkan diet ni macam mana? Kalau kita tak amalkan diet sihat ni, ada kesan ke? Okey, thank you soalan dia Puan Rafidah. Okey, so kesan dia, okey, sebenarnya kesan bila kita tak amalkan diet yang sihat ni, dia akan berantai lah, dia bersangkut paut. Okey, dia contohlah saya ambil contoh daripada bermulalah kita umur sekolah menengah, remaja, awal dewasa. Okey, contoh daripada awal ni pun dah banyak minum air gas, air manis, air semua tu. Okey, sekarang ni ada air boba lah apa semua. Okey. So, mungkin seawal usia 20-an pun dah dapat diabetes. Okey, itu antara kesan dia. Okey. So, lagi kesan seterusnya, lagi lambat kita berubah, okey, lagi struggle kita. Okey, sebab apa maksud saya begitu? Sebab lagi lambat kita start jaga makan dengan betul, habit lama kita tu sedang ditanam dengan lebih dalam. Okey, sebagai contoh, kita suka makan benda manis, okey, semakin lama tu semakin kuat lah. Okey, so bila kita nak berubah tu, dia jadi lebih sukar berbanding lebih awal. Okey, tapi secara umumnya, bila kita tak amalkan je pemakanan sihat ni, yang pertama sekali, yang paling mudah nampak, berat naik lah. Itu yang paling mudah nampak, berat naik. Dia bermula dengan berat naik, okey. Lepas tu bila kita biar je, dia mula serang kita punya badan. Macam sakit lutut, okey, sakit sendi, nak berjalan pun mengah, tidur berdengkur. Itu kesan-kesan awal. Kesan-kesan awal, okey. Bila kita biar je lagi, kita tak amalkan lagi diet-diet sihat ni, okey. Seperti apa yang diajar ni, okey, kesan seterusnya badan kita mula dapat penyakit. Okey. So makanan di Malaysia ni, okey, kalau kita memang ikutlah macam tu je memang kita makan, okey. Possibility untuk kolesterol tinggi memang sangat tinggilah. Okey. Dan possibility untuk dapat kencing manis pun sangat tinggi. So dia punya kesan dia begitu, dia boleh nampak daripada berat naik, sakit-sakit sendi, okey, lepas tu dapat kencing manis, dapat darah tinggi, okey. Dan dia punya kemuncak dia tu biasanya kita panggil kemuncak akhir dari segi penyakit ni lah, dari segi pemakanan ni,
daripada naik berat, lepas tu diet kencing manis, daripada kencing manis tu last kali yang bagi saya itu bukanlah penghujung ni, tapi dia paling kritikal lah. Bila mana buah pinggang kita dah rosak. Itu dia punya hujung sekali. Okey. Bila mana kita dah tak kawal, buah pinggang kita pun dah tak boleh function dengan baik, dia telah membebankan buah pinggang kita untuk proses makanan, okey, proses garam. Buah pinggang kita yang buat kerja semua ni. Yang kita suka makan masin-masin ni kan. Suka makan apa? Bukanlah dia okey, kita makan masin dengan kerap kan. Sebagai contoh ikan masin, telur masin, benda-benda apa? Cube apa semua tu kan. Okey. So benda-benda semua ni buah pinggang yang proses. Okey. Itu kemuncak dia. Bila buah pinggang dah rosak, masa itu kita dah susah nak advise. Sebab dah banyak pantang larang dia jadi makin strict. Pantang larang dia dah tak sama dah macam suku separuh yang biasa ni. Okey. So itulah saya hope dapat gambaran lah daripada soalan Puan Rafidah tadi tu, apa kesan sekiranya kita tak amalkan. Dia ada kesan jangka masa sederhana tu mungkin berat naik kan. Panjang sikit sakit-sakit lutut. Makin jangka masa panjang sikit tu lebih ada penyakit lah. Okey. Kalau suka makan processed food, antara penyakit yang dikaitkan dengan processed food macam sausage, nugget, burger, okey, yang memang ada jual di pasaran tu kan. So penyakit yang dikaitkan dengan processed food adalah kanser. Okey. So ini antara kesan-kesan sekiranya kita tak amalkan pemakanan sihat lah. Okey. So saya teruskan saya punya slide. Yang ini saya sajalah bagi nama kan, ranking lauk pauk. Dia sebenarnya ranking ni dari aspek kalori, dari aspek lemak, okey, minyak kan. So nombor 1 tu yang paling kurang kalori lah. Yang nombor 5 tu dia paling tinggi kalori. Okey. So maksudnya yang paling atas tu saya dah susun dah. Yang paling atas tu paling rendah, which is kita boleh katakan macam paling bagus lah. Bukan bermakna yang bawah-bawah tu tak boleh makan. Tapi ingat yang saya pesan tadi tu kena pair. Maksudnya kalau contoh kita dah ambil lauk protein yang tak berapa sihat, kalau boleh janganlah sayur tu pun contoh ayam masak lemak, sayurnya pun sayur masak lemak. Okey, dua-dua masak lemak. Yang tu tak berapa okey lah. Dia kena pair dia tu biar macam cantik sikit lah kan. Okey. So ranking yang paling kurang kalori, nombor 1 bakar ataupun grill. Nombor 2 kuah-kuah jernih macam sup singgang. Nombor 3 yang ni saya panggil kuah jenis macam keruh lah kari, asam pedas, masak lemak. Okey. Okey, nombor 4 goreng. Okey, ni goreng betul lah, bukan goreng yang air fryer. Okey, nombor 5 goreng berkuah. Maksudnya digoreng dulu lepas tu dimasuk dalam kuah pula. Macam contoh ayam masak merah. Kan? Dia dah goreng dah, lepas tu sambal dia tu pun ditumis dengan minyak lagi. So kat situ dia jadi 2 kali minyak. Sebab itu saya letak dia di ranking yang nombor 5 lah. Okey. Dan poin-poin tips tambahan, kuah tu kalau mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau boleh ambil lebih kurang lah 3-4 sudu. Okey. Lebih kurang untuk kita kontrol, untuk macam saya cerita tadi. Dietitian ajar semua ni bukan sebab macam suka-suka kan, tapi lebih kepada sebab kita punya untuk kesihatan lah. Okey. Dan kita masih lagi menghargai makanan tradisional. So cuma kita bagi tahu portion yang sepatutnya macam mana. So portion yang sepatutnya memang dia tak akan se-happy portion yang kita nak makan. Okey. Tapi yang dinasihatkan ni dia lead kepada kesihatan. Okey. So macam saya tulis ni, sambal belacan 1 sudu kecil kan. Okey. So kalau rasa tak cukup, dia plus minus lah. Mungkin kita ambil lebih-lebih sikit. Tapi sekurang-kurangnya kita tak adalah ambil sampai 2 sudu makan. Okey. Okey, ulam boleh dilebihkan ulam lah. Maksudnya kalau tak ada sayur, at least ada ulam. Okey. Dan kena lebihkan minum air kosong lah. Okey, instead of air manis. Okey. Craving ni boleh hilang sebenarnya, tapi dia ambil masa sikit. Okey. Mengikut pemerhatian kepada saya punya pesakit ke, orang-orang yang datang belajar ke dengan saya, kalau dia memang start terus konsisten, biasanya dalam masa sebulan pun craving tu dah boleh drop. Okey. Lagi satu, kalau untuk yang suka coklat tu, okey, masa tak tahan sangat nak makan coklat tu, boleh try ambil dark chocolate. Okey, memang tak sedap untuk orang yang suka coklat yang manis, okey, tapi slowly you akan boleh terima sebab orang yang suka coklat ni dia memang suka koko. Okey, dia suka koko tu. Koko ni dia memang banyak khasiat. Even kalau kita baca artikel pun banyak khasiat tentang koko.
Tapi cuma coklat dekat pasaran kita ni telah dicampurkan dengan gula yang banyak. So dia menjadikan kita addict tu adalah gula tu, bukan koko tu. Okay. So bila teringin sangat coklat, okay, cuba beli dark coklat. Dekat pasar raya ada jual, dia at least dia 60% koko. Boleh baca je dekat label dia. Dia tulis 60% koko tu, yang tu dah masuk kategori dark coklat. Semakin tinggi persen koko tu semakin pahit lah. Okay. So 60% tu biasanya untuk beginner dia boleh tolerate kepahitan dia. So dah advance sikit mungkin boleh up 70%, 80%, even 90% pun ada. So 90% tu memang pahit lah. Tapi bila kita makan, memang kita dapat sebenar-benar khasiat koko. Bukan kita dapat gula. Okay. So selain pada itu, cara kita juga kalau masak dekat rumah, kita boleh modify. Kita boleh ubah suai lah. Okay. Contoh, guna air fryer. Okay. Okay, guna air fryer. So air fryer ni bagi saya lah, dia punya rasa dia untuk goreng tu masih lagi boleh diterima. Okay, walaupun dia takkan sama sesedap kita memang deep fry di dalam minyak, tapi at least kita masih lagi boleh rasa macam makan secara makanan tu goreng lah. Walaupun tanpa penggunaan minyak ataupun disapu sedikit dengan minyak yang minimum. Okay. Air fryer juga boleh dijadikan macam contoh ayam sambal dekat rumah. Tapi masa goreng ayam tu pakai air fryer. So bila tumis sambal tu at least minyak pakai sekali saja instead of 2 kali. Okay, masa menumis sahaja. Yang ketiga, konsep reportioning yang saya cerita tadi tu. Yang beli nasi kerabu, yang beli nasi nasi lemak kan. So bila kita beli sebelum kita makan, kita portionkan semula. Okey, kita portionkan semula mengikut kaedah suku-suku separuh lah. Okey. Dan sayur yang paling selamat yang kalau contohlah rasa macam sampai tahap nak pergi office pun nak bawa bekal sayur. Okey. Salad, tomato, timun. Memang ada pun saya punya pesakit yang dia pergi office, dia hanya bawa dia punya bekalan dia bawa sayur je. Sebab dia kata sayur di luar ni yang susah nak dapat, yang macam yang segar ke yang masakan yang sihat. So dia ambil nasi dekat kedai, dia ambil lauk dekat kedai, tapi sayur dia sendiri. So itu yang saya panggil sebagai strategi masing-masing lah, macam mana nak start tu, yang mana selesa nak buat macam mana tu tak kisah. Okay, mindful eating and 20 minutes rules ni, okay, ada orang tanya, bila makan suku-suku separuh tu kenyang tak? Okay, okay, sebenarnya kenyang ni dia bukan di perut, kenyang ni sebenarnya dekat minda kita. Okay. Sebab kita makan ikut keperluan badan kita. Badan perlu banyak itu je. Badan perlu ikut suku-suku separuh je. Tapi kita yang makan lebih. So bila makan lebih, tenaga kalori lebih tu kita tak guna. Sebila tak guna, itu yang berat kita naik. Okay? So bila orang tanya kenyang ke tidak, kita kena faham bahawa kenyang itu adalah rasa. Okay? Kenyang itu adalah rasa. Tapi yang penting, badan dapat tak khasiat yang cukup. Okay, so sekiranya badan dapat khasiat yang cukup tapi masih lagi ada rasa lapar, so kita sebenarnya benda itu tak berbahaya kepada kita punya badan. Okay, so kaedah dia adalah, okay, dalam sains dia mengatakan bahawa daripada mula kita makan suapan yang pertama, okay, bila kita makan je, proses dalam badan ni dia akan trigger, kita panggil satu benda tu satisfy signal kenyang. Okay, signal kenyang. So kan bila kita makan, lama-lama kita akan rasa kenyang tu kan. Okay, so itu adalah signal di dalam badan. Bila kita start makan, signal tu mula travel untuk dihantar isyarat dekat kita punya hypothalamus, dekat kita punya brain ni untuk cakap okay, awak dah kenyang. Okay, so point dia, kita relatekan balik dengan agama punya nasihat. Okay, kalau kita pernah dengar agama punya nasihat, dia suruh kunyah banyak kali kan, kunyah 30 kali, 40 kali kan. So maksudnya setiap kunyahan tu kita slow. So bila saya relatekan balik dengan scientific punya finding ni, daripada mula kita kunyah sampai kita nak rasa kita punya signal kenyang tu, dia ambil masa 20 minit. Okay, so kalau kita makan laju, bukan kita tak kenyang sebenarnya. Okay, tapi sebenarnya biasa saya guna perkataan ni lah, signal kenyang tu dia on the way lah. Okay, so that's the reason kenapa kita suruh makan perlahan-lahan setiap kunyahan tu
supaya dia macam selari, okey. Kita habis makan and then kenyang tu pun dah mula rasa, okey. Itu maksud dia. Mindful eating tu kita makan dalam keadaan mindful. Kita makan slowly. Dan 20 minute rules tu, okey, kalau boleh, okey, kita makan slow-slow supaya selarilah bila kita habis makan dengan bila signal kenyang tu nak sampai lah. Okey, tips diet yang seterusnya, okey, yang pertama saya letak tu cheat day. Saya rasa ramai orang tahu cheat day tu apa kan. Okey. Bahasa yang lebih baik mungkin kita panggil treat day, okey. Kita reward day. Kita reward diri kita bila mana kita dah, biasanya saya advise bila mana kita dah mencapai satu milestone, satu tangga apa-apa, so kita boleh reward. Sebagai contoh macam saya ambil contoh puan tadilah, puan tadi bertanya tentang benda manis kan. Okey, so ambil contoh puan tu, dia suka benda manis. So seminggu ni dia jaga, okey. Jaga betul-betul macam mana yang diceritakan tadi. Hari Sabtu ke hari Ahad ke dia timbang. Okey. Bila timbang tengok turun 700 gram. So dalam slide Cik Hafiz dia kata, oh belajar itu at least seminggu 500 gram. Oh, so dah tercapai. Satu mission tu dah tercapai. So boleh bagi reward sikit kepada diri sendiri. Okey, sebab kita manusia biasa. Bila kita bagi reward, okey, maksudnya kita sayang diri kita. So kita akan lebih bersemangat untuk teruskan journey tu seterusnya. Tapi janganlah cheat tu sampai daripada pagi sampai malam tu all the day tu cheat. Bagi saya kita pilih je. Kita pilih je benda apa yang kita teringin nak makan. Okey. Dia macam cheat meal lah, cheat meal. Okey. Satu dua benda yang kita teringin nak makan. So kita makan tu supaya esoknya tu kita lebih bersemangat untuk meneruskan kita punya perjalanan diet ni lah. Okey. So kita tengok dalam satu hari, okey. So kita bahagikan kepada peratusan, okey. Kita punya hidangan utama ataupun main meal tu dia lebih kurang 25% lah. 25% tu kita makan sebanyak 2 hingga 3 kali, okey. Lagi 2 kali tu snacking buah kan. So dia punya portion dia lebih kurang 10% je. Maksudnya janganlah makan buah banyak sangat kan. Macam sekarang tak habis lagi musim durian kan. So janganlah makan terlampau banyak. So kita makan ikut portion yang sepatutnya. Okey, kalau buah apple ke apa sebiji, buah-buah yang slice macam betik ke nanas ke satu potong, itu portion yang sepatutnya. Okey. Dan 5%. Betul. Ya. Saya rasa macam kalau kita amalkan diet makanan, kita juga kena bersenam ya Cik Hafiz. Betul. So saya nanti ada sikit lagi. Dah nak ke penghujung. So kita ada apa-apa kata terakhir untuk Cik Hafiz? Okey, so dah nak tutup Okey, so okey tak apa, it's okay sebab memang saya pun nak cover yang lebih kepada tentang diet, okey. So kita tak sempat nak habiskan part-part belakang yang tentang tidur apa semua tu. So yang itu mungkin nanti pihak MBC boleh share slide dengan peserta ke apa, so peserta boleh bacalah. Okey. So betul macam Puan Rafidah cakap, bila mana kita diet untuk kita juga perlu bersenam. Okey. Senaman ni pun kita bukan bersenam untuk kurus lah sebenarnya. Kita diet dan bersenam untuk benefit kesihatan. Okey. Tapi kurus ke turun berat ke dia akan datang kemudian. Maksudnya fokus ni kita jangan fokus kepada turun berat. Kita fokus kepada kesihatan, kita fokus pada nak sihat ke nak cantik ke, kita fokus yang tu dulu. Itu kekuatan kita. So nanti dia punya penurunan berat badan tu dia akan datang sendiri. Okey. So masa pun dah nak habis, okey. So saya minta maaf yang pertama kerana tak sempat nak habiskan semua slide yang ada, tapi yang belakang ni dah bukan tentang diet dah lah. Okey, yang belakang ni lebih kepada produktif, perkara-perkara lain lah, boleh baca. Okey. So so akhir kata daripada saya, semoga apa yang saya share hari ni bermanfaat kepada puan-puan dan cik-cik semua. Okey. So terima kasih kepada pihak MPC atas jemputan ni. Okey. So segala ilmu yang disampaikan ni, jika puan-puan cik-cik semua confident untuk bercerita kepada ahli keluarga, kawan-kawan, just share. Ilmu ni memang untuk dikongsi, okey, just share.
Okay, akhir kata pada saya, so kita mengamalkan diet sihat ni walaupun dia berlainan daripada apa yang kebiasaan orang lain makan, apa yang kebiasaan mungkin kita makan, okay, bukan sebab apa, sebab kita nak menjaga amanah, menjaga kesihatan tubuh badan kita. Okay, so itu saja daripada saya. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Hafiz Rosli atas tips diet sihat pada petang ini ya.